Okey, Assalamualaikum. Bertemu lagi dengan Cikgu Hani. Slot Sains PT3 jam 8 malam setiap Khamis. Bermula percuma, selamanya percuma hanya di akademiyoutuber.com. Diharap anak-anak semua berada dalam keadaan sihat dan sejahtera bersama keluarga masing-masing. Tidak terlambat rasanya untuk Cikgu Hani mengucapkan selamat berpuasa dan selamat bertarawih bagi yang Muslim. Bersama-sama kita menikmati dan mensyukuri nikmat daripada Tuhan. Okey, kita mulakan kelas kita dengan bacaan doa dan ummul kitab. Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Semoga perkongsian Cikgu Hani pada malam ini memberi manfaat kepada kalian semua. Okey, seperti biasa, suka untuk Cikgu Hani memperkenalkan ahli panitia Sains PT3 Akademi YouTuber yang diketuai oleh Cikgu Hani dan juga barisan rakan guru dari pelbagai sekolah di seluruh Malaysia. Okey, kita teruskan ya. Pada malam ini Cikgu Hani ingin berkongsi soalan bahagian 2 ya, format Sains PT3 KSSM bermula tahun 2019. Jika kamu ingat lagi, pada minggu lepas Cikgu Hani sudah kongsikan bahagian A di mana 20 soalan objektif. Okey, so pada malam ini Cikgu Hani ingin berkongsi tentang bahagian B iaitu struktur pendek. Okey, di mana setiap soalan memberi markah. Okey, jumlah markah untuk satu soalan adalah 4 markah ya. Di mana bahagian B ini format KSSM kita ada 5 soalan. Okey, setakat ini. Okey, cikgu kongsikan ya. Okey, baiklah. Awalnya kita akan bincang ya kategori kuis. Cikgu akan buat kuis simple iaitu kategori kuis ni kita ada aneka pilihan, kita ada ya tidak, ada soalan betul salah, isi tempat kosong dan juga soalan video. So pada malam ini lebih kepada mengulang kaji pelajaran. Okey, topik sains tingkatan 1 lah. Okey, Cikgu Hani fokuskan soalan sains tingkatan 1 ya, sebab kelas tuition percuma kita baru habis silibus tingkatan 1. Jadi pada bulan puasa ini cikgu mengulang kaji topik-topik tingkatan 1. Alright. Di mana boleh bersedialah sebelum periksaan pertengahan tahun. Okey. So, kita ada kuis asas ya, bahagian asas yang mudah sahaja iaitu okey, kita ada soalan berkaitan ya tidak soalan yang pertama, sel tumbuhan dan sel haiwan mempunyai dinding sel. Okey, ya atau tidak? Tu kata cikgu kata tadi kuis asas sebab mudah sahaja. Okey, sel tumbuhan dan sel haiwan mempunyai dinding sel. Ya atau tidak? Mesti you all tahu kan jawapannya sebab senang aja. Okey, ini merupakan topik 2 sains tingkatan 1 di mana jawapannya of course lah tidak. Okey, hanya sel tumbuhan yang mempunyai dinding sel, manakala sel haiwan tidak mempunyai dinding sel. Okey. So, kita pergi pada soalan kuis yang kedua. Okay. Masih soalan ya tidak ya. Mamalia membiak secara aseks. Ya atau tidak? Mamalia mamalia contohnya manusia, lembu, kambing, kucing. Okey. So, jawapannya adalah tidak ya. Tepat sekali ya. Tepat sekali anak-anak. So, anak-anak boleh cuba menjawab di ruangan live chat ya. Okey, so kita teruskan. Okey, pembiakan aseks tidak melibatkan gamet. Okey, betul atau salah? Betul atau salah? Pembiakan aseks tidak melibatkan gamet. Okey, ini topik pembiakan sains tingkatan 1. Ya, betul. Jawapannya adalah jeng. Ya, betul Jawapannya betul. Pembiakan aseks tidak melibatkan gamet. Yang melibatkan gamet jantan dan gamet betina adalah pembiakan seks. Okey, aseks tidak melibatkan gamet. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Air ialah sejenis campuran. Okey, kalau anda ingat lagi, Cikgu Hani
ada bincangkan tentang ini dalam tajuk campuran dan juga sebatian. Air adalah sejenis campuran. Betul atau salah? Ya. Okey, cuba jawab. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okey, habis 10 saat. So, jawapannya adalah salah. Air adalah sejenis sebatian. Air adalah sejenis sebatian. Okey. Kita dah pergi pada kuis yang sederhana. Okey, tadi asas saya senang iaitu ya atau tidak, betul atau salah. Okey. Kita pergi yang kedua. Okey, kuis sederhana. So, isi tempat kosong sederhana. Baiklah. Dash terbentuk daripada sekurang-kurangnya dua jenis unsur berbeza yang bergabung secara kimia. Ini masih di bawah tajuk jadual berkala, iaitu masih di bawah campuran dan juga sebatian. Apakah jawapannya? Okey, apakah jawapannya anak-anak? Ingat dua jenis unsur berbeza. Okey, lepas tu ada kimia kat situ. Apakah jawapannya? Ya, tu dia. Jawapannya adalah sebatian. Okey, sebatian terbentuk daripada sekurang-kurangnya dua jenis unsur yang berbeza yang bergabung secara kimia. Contohnya air tadi sebatian. Unsur ini boleh jadi berbeza, boleh jadi ada sama. Okey? Alright. Kita pergi soalan seterusnya, iaitu masih isi tempat kosong lagi. Okey, dash tidak boleh dipisahkan melalui elektrolisis. Apa itu? Elektrolisis ni kaedah untuk mengasingkan sebatian atau campuran. Okey, cikgu bagi 5 saat 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dah habis dah 5 saat. So, jawapannya adalah unsur. Unsur tidak boleh dipisahkan melalui elektrolisis. Sebab unsur tu dah paling kecil sekali Kita ada unsur contoh, unsur magnesium, unsur kuprum, dia daripada jenis atom saja. So tak boleh dipisahkan melalui elektrolisis. Ya, kita pergi soalan yang seterusnya adalah soalan berbentuk aneka pilihan. Maksudnya ada banyak jawapan lah. Ada pilihan jawapan yang kamu boleh pilih yang tepat sahaja. Antara yang berikut, kumpulan yang manakah mengandungi logam sahaja? Okey, so ini adalah masih di bawah jadual berkala, topik saintetan 1 iaitu berkaitan logam dan bukan logam. Okey. So, soalan jawapan A kita ada ferrum, nikel dan silikon. Okey, pilihan jawapan B kita ada helium, kalium dan zinc. Manakala jawapan C kita ada magnesium, karbon dan iodine. Manakala jawapan D adalah natrium, kalsium dan aluminium. Yang mana? Semua logam. Okey, ketiga-tiganya logam. Okey. Ya, tepat sekali anak-anak. Jawapannya adalah D. Okey, natrium, kalsium dan aluminium. Okey, senang aja Kalau A tu silikon bukan logam. B helium bukan logam. C iodine dan juga karbon bukan logam. Okey. Kita pergi soalan seterusnya. Okey, masih aneka pilihan. Antara proses berikut yang manakah tidak memerlukan oksigen? Okey, yang pertama respirasi ataupun pernafasan Okey, fotosintesis. Okey, tidak memerlukan oksigen. Okey, C pengaratan dan D penguraian. Yang manakah tidak memerlukan oksigen? Ini kita baca dalam kitab karbon dan juga kitab oksigen di bawah topik udara. Okey. Jawapannya adalah fotosintesis, iaitu di mana tumbuhan hijau menjalankan fotosintesis menghasilkan oksigen menggunakan karbon dioksida. Anak-anak. Proses yang lain A, C, D
iaitu respirasi, pengaratan dan penguraian semuanya memerlukan oksigen. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya, iaitu kuis aras tinggi. Okey. Sedikitlah aras tinggi saya dikit sahaja. Susah sikitlah maksudnya, iaitu cikgu disediakan video di situ. Okey, apakah video ini? Kita tengok. Okey. Bunyi kita masukkan blok. Okey. Blok kuprum dan blok aluminium, dan juga kita ada blok gabus dan juga blok kayu. Okey, cikgu ulang sekali lagi. Okey, kita masukkan blok kuprum. Kita masukkan blok aluminium. Okey, kita masukkan blok gabus dan juga blok kayu. Okey, soalannya adalah, senang aja ni soalannya. Okey. Diberi 4 bongkah kuprum, aluminium, gabus dan kayu dimasukkan ke dalam air. So, kamu perhatikan betul-betul. Okey, bongkah manakah yang timbul? Senang aja kan? Kamu nampak kan? Okey. So, bongkah manakah yang tenggelam? Okey, so soalan ni berdasarkan video. Alright. Ya, tepat sekali anak-anak. Bijak anak-anak cikgu pada malam ini ya. Sebab senang kan soalannya. So, bongkah manakah yang timbul? Yang timbul adalah kayu dan gabus Okey, sebab apa? Sebab kayu dan gabus kurang tumpat daripada air. Okey, manakala yang tenggelam adalah kuprum dan aluminium. Kenapa? Kuprum dan aluminium lebih tumpat daripada air. Okey? Okey, rasanya kita break dulu sampai sini ya. Kita break 1 minit. Lepas ni kita sambung lagi, alright? Sebab 1 dan 20 kan 20. Okey, sama dengan berapa? 0.75. Nampak kan ni? 0.75. Kita tulis di sini. 0.75. Unit bagi kepekatan adalah mol per desimeter padu. Ini adalah kepekatan. Sudah habis time untuk kita berehat. Sudah 1 minit nampaknya. Okey, sekarang kita sambung pada bahagian B
Okey, diharap anak-anak sudah bersedia di mana sekarang Cikgu Hani ingin kongsikan contoh-contoh soalan bahagian B dalam Sains PT3 format baharu bermula tahun 2019. Alright, kita pergi pada soalan yang pertama. Contoh soalan yang pertama, okey? Okey, soalan 1A iaitu bulatkan dua organ yang terdapat dalam sistem perkumuhan. Okey, so kat sini ada gambar apa? Peparu, trakea kan? Kat sini ada gambar ginjal. And then yang ketiga ada gambar jantung. Yang manakah yang terlibat dalam sistem perkumuhan? Okey, ni topik 1 sains tingkatan 1. Jadi, okey, soalan ini memberi markahnya 2 A 2 markah. Okey, so kita bulatkan jawapannya. Saya pasti anak-anak semua sudah tahu jawapannya. Apakah dia? Okey, dia tepat sekali ya anak-anak. Jawapannya adalah A ya. Oh, A pula, mana ada A kat sini? Gambar yang pertama ya, iaitu trakea dan juga peparu. And then di mana ini adalah gambar pertama ini adalah sistem respirasi dan gambar kedua ni melibatkan sistem pengumahan iaitu ginjal ya, menghasilkan air kencing. Iaitu yang pertama ni peparu menghasilkan karbon dioksida dan juga uap air dalam respirasi. Okey, so kita teruskan pada soalan 1B. Okey, soalan 1B ini memberi markahnya juga 2 Padankan sel tumbuhan dengan fungsinya yang betul. Okey, yang ada pada sel tumbuhan iaitu kita ada sel akar dan juga ada sel pengawal. Apakah fungsi sel akar? Okey, cuba kamu jawab. Okey, cikgu bagi 5 saat. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, dah habis 5 saat. Okey, jawapannya adalah sel akar untuk menyerap air dari tanah, manakala sel pengawal mengawal pembukaan atau penutupan stoma. Okey, so soalan ini juga memberi markahnya 2. Okey. Okey, seterusnya. Oh ya, cikgu ingin betulkan tadi di awal cikgu ada terangkan satu soalan memberi markah 4. Sorry So kita bahagian B ni ada 5 soalan. Jadi satu soalan bagi markah totalnya 4 ya, 2 macam tu. Okey. Okey, soalan 2 A ya. Tandakan right pada petak yang disediakan bagi menunjukkan dua bahan yang mempunyai isi padu yang tetap. Okey, yang pertama kita ada air kopi, yang kedua kita ada tepung, yang ketiga ada udara. Yang manakah mempunyai isi padu yang tetap? Okey, saya pasti kamu semua tahu jawapannya. Jadi bila soalan yang mudah begini, okey, pastikan jawab dengan betul untuk mengelakkan kehilangan markah. Okey, so jawapan yang pertama air kopi dan yang kedua adalah tepung. Okey, so berjaya dapat 2 markah. Okey, tahniah. Alright, kita pergi pada soalan 2B. Okey, pada soalan 2B ni kita ada gariskan pernyataan yang betul tentang konsep jirim. Okey, masih sains tingkatan 1 lagi sebab cikgu dah cakap di awal, cikgu fokus pada soalan topik 1. Alright, so air membeku atau mendidih pada suhu 0 darjah Celsius. Okey, so senang je kan soalan ni. Jadi jawapannya adalah air membeku. Okey, manakala soalan yang kedua adalah semasa kondensasi atau pendidihan, haba dibebaskan apabila gas disejukkan. Soalan ni pun mudah juga. Cikgu percaya kamu semua tahu jawapannya. Okey, so soalan nombor 2 ini adalah semasa kondensasi. Okey, semasa kondensasi, haba dibebaskan apabila gas disejukkan. Alright, kita pergi pada soalan. Sebelum kita pergi pada soalan yang seterusnya, okey, untuk 2B ini juga kamu mendapat 2 markah. Jadi kalau betul A dan B total 4 markah. Okey, dah dapat markah dah. Okey, seterusnya kita pergi kepada soalan yang ketiga. Soalan 3 kita ada diagram 1.1 menunjukkan urutan proses kehamilan manusia. Okay, kita ada pengovulan, and then proses Y kita ada penempelan. So apa yang berlaku pada proses Y? Proses Y itu apa? Ingat lagi tak? Tuliskan benar atau palsu bagi penyataan tentang proses Y.
So, yang pertama, sperma dan ovum bercantum untuk membentuk zigot. Yang kedua, embrio tertanam di dalam lapisan uterus. Dan yang ketiga, proses ini berlaku di dalam tiub falopio. So, perlu diingat, proses Y itu apa? Proses Y adalah proses persenyawaan kan, sebelum berlakunya penempelan. Jadi, yang melibatkan tentang persenyawaan tu apa? Okey, nombor 1. Sperma dan ovum bercantum untuk membentuk zigot. Benar atau palsu? Ya, jawapannya adalah benar. Dan yang kedua, embrio tertanam dalam lapisan uterus, ini adalah palsu. Bukan di peringkat persenyawaan. Sebab embrio kan, dia asalnya zigot dulu, embrio baru fetus. Okey, seterusnya yang ketiga, proses ini berlaku di tiub falopio. Ya, benar ya. Proses persenyawaan berlaku di tiub falopio. Okey. So, dapat berapa markah? 2 markah. Walaupun kamu nampak macam ada 3 jawapan situ kan, tapi markah untuk ni 2. Okey, so pastikan 3-3 betul baru dapat 2 markah. Alright, so kita pergi pada soalan 3B. Ya, 3B berkaitan. Okey, masih topik pembiakan, iaitu diagram 1.2 shows two human reproductive cells. Okey, menunjukkan 2 sel pembiakan manusia, X dan juga Y. So, kamu semua tahu kan, X itu ovum, Y itu sperma. Okey, soalannya adalah gariskan pernyataan yang betul tentang sel X dan sel Y. Okey, 1. Sel X dihasilkan oleh testis atau ovari. Ovum. Ovum untuk siapa? Untuk perempuan kan? So, jawapannya adalah ovari. Okay? So, yang kedua, sel Y merupakan sel yang paling kecil di dalam badan lelaki. Okay? Sperma tu saiz paling kecil. Sel paling kecil. Okay, dapat lagi 2 markah. Tahniah. Okay, teruskan. Kita pergi kepada soalan 3B. Okay, soalan 3B pula. Soalan 3B pula. Sekejap cikgu back sekejap. Kita tengok balik soalan tadi. Soalan, dah 3A, 3B dah settle Okey. Right, so kita pergi soalan yang keempat Minta maaf tersasul pula malam-malam ni Okey, soalan nombor 4 adalah rajah 2 menunjukkan sebiji telur dimasukkan ke dalam 2 gelas yang mengandungi larutan yang berbeza P dan Q. So, kamu lihat larutan P dan larutan Q. Tandakan right bagi pernyataan yang betul dan pangkah bagi pernyataan yang salah. Okey, yang pertama, telur kurang tumpat daripada larutan P. Okey, yang kedua, larutan Q lebih tumpat daripada bika. Yang ketiga, larutan P dan Q mempunyai ketumpatan yang berbeza. Dan yang keempat, larutan P lebih tumpat daripada telur dan tetapi kurang tumpat daripada larutan Q. Okey, kecil sikit cikgu punya soalan dia tak nampak Okey, so A salah. Okey, sebab apa? Telur kurang tumpat daripada larutan P dia kata. Sedangkan telur dalam larutan P tu dia tenggelam Bila tenggelam dia lebih tumpat. Okey, yang kedua, larutan Q lebih tumpat daripada telur. Betul sebab itulah telur terapung pada gelas B. And then yang ketiga, larutan P dan Q mempunyai ketupatan yang berbeza. Dan yang keempat, larutan P lebih tumpat daripada telur. Itu silap. Okey? Sebab telur tenggelam kan. Jadi bila tenggelam, maksudnya telur lebih tumpat dalam larutan P. Kita pergi soalan. Okey, soalan ni special Soalan 4 ni sebab dia ada 4 soalan kat situ, dia total dapat 4 markah. Okey? Alright, kita pergi soalan seterusnya. Soalan yang kelima. Okey, padankan simbol amaran dengan bahan kimia yang betul. Okey, dengan bahan kimia yang betul. Okey, simbol amaran kita ada gambar tengkorak itu, di mana dia membawa amaran beracun kan, toksik kan. Okey, yang kedua, meletup kan. Okey, so yang pertama, apakah jawapannya? Okey, jawapannya adalah beracun iaitu kloroform, toksik kan. Okey, yang kedua adalah gas hidrogen, mana boleh meletup.
Alright, so soalan ini mudah. Topik sains tingkatan 1 bab 1. Okay, dapat 2 markah kat sini. Okay, tahniah, dapat 2 markah ya. Baiklah, seterusnya kita pergi kepada soalan ke-6. Okay, soalan 6 berkaitan okay, tanyakan right pada pernyataan yang betul tentang alat pengukur di makmal sains. Okay, neraca spring boleh digunakan untuk mengukur berat sesuatu objek. Okay, tolok skru mikrometer digunakan untuk mengukur luas sesuatu objek. Yang ketiga, julat suhu termometer makmal ialah dari 0 darjah Celsius ke 100 darjah Celsius. Dan yang keempat, pipet boleh menunjukkan isi padu cecair yang tetap. Yang manakah benar? Yang mana betul? Ya, nombor 1 dan juga nombor 4. Okey. So, tanya kepada anak-anak murid yang menjawab soalan dengan betul. 1 dan 4 teruskan menjawab soalan. Okey, di ruangan chat tu kamu tulis ya jawapan yang tepat untuk yang seterusnya. Yang mana tidak betul boleh cuba lagi ya. Practice make perfect. Alright, kita pergi kepada soalan yang ketujuh. Okey, soalan ketujuh. Okey, perkongsian ketujuh adalah rajah 2 menunjukkan syarat-syarat berlakunya pembakaran So, syarat berlakunya pembakaran mesti ada 3 iaitu haba. Okey, 2 syarat lagi apa? Kamu ingat teh boh Teh boh. BOH kan? Okey, B itu apa? O itu apa? Okey, H tu haba. Okey, so dia nak lagi 2. Okey, lagi 2 Okey, yang pertama adalah jawapannya oksigen. Dan yang kedua mesti ada bahan api. Barulah lengkap. Barulah boleh berlakunya pembakaran. Mesti ada bahan api, ada oksigen dan haba. Okey, 3. Alright. Okey, seterusnya. Soalan ni kita dapat 2 markah ya anak-anak. Okey, kita pergi soalan seterusnya. Soalan 8. Okey, lengkapkan peta di bawah dengan contoh bahan pencemar udara yang terdapat dalam asap rokok dengan menggunakan perkataan yang diberikan. Dia dah bagi jawapan dah. Okey, ada nikotina, ada asbestos, ada tar dan ada klorofluorokarbon klorofluorokarbon. Okey, soalan ini dalam topik 7 bab udara. Okey, so dia satu dia dah bagi jawapan situ. Dalam asap rokok tu ada karbon monoksida. So, jawapan yang lain adalah cikgu tahu ni, semua mesti betul ni. Okey, yang jawapannya adalah nikotina dan juga tar. Okey, nikotina dan tar anak-anak. Okey, tahniah kepada anak-anak yang menjawab dengan tepat. Okey. So, kita pergi okey, soalan ni kita dapat 2 markah ya. So, soalan yang mudah-mudah macam ni pastikan kamu tidak careless lah ya. Okey, ada lagi tak? Okey, soalan yang ke-9. Okey, rajah 1 menunjukkan keadaan seorang lelaki yang berada di bilik berhawa dingin selepas beberapa jam. Okey, bulatkan 2 organ yang terlibat dalam kawal atau suhu badan. So, bila kita cerita suhu kawal atau suhu badan ni, ini adalah topik sains tingkatan 1 bab 3. Okey, bab yang ke-3. Kalau kamu ingat lagi, cikgu ada buat kelas live berkaitan ini bab 3 Okey. So, jawapannya adalah kenapa? Kenapa dia okey, keadaan dia beberapa jam dalam bilik berhawa dingin. Okey, yang terlibat dalam kawal atau suhu badan adalah kulit dan juga otak. Kulit peluh kan? Okey, otak. Okey, so soalan ni kamu dapat 2 markah bagi yang betul tahniah ya. Alright, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, iaitu soalan yang ke-10. Okey, berdasarkan rajah 1, tuliskan benar atau palsu bagi mekanisme pembetulan kawal atau suhu badan. Okey, rajah 1 tadi rajah 1 tadi. Okey, bulu roma menegak, salur darah mengembang. Okey, rajah tadi tahu soalan dia jap. Cikgu buka. Okey, rajah 1 ni kan. Kenapa? Okey, kawal atau suhu badan tu. Okey. Dia punya keadaan dia apa? Right. So, jawapan dia adalah okey, tadi
Bulu roma dia menegak, so benar. Salur darah dia mengembang adalah palsu. Okey, bilik hawa dingin kan sejuk kan? Alright. So, kita pergi tengok ni. Berapa markah untuk soalan ni? Dapat 2 markah betul Okey, so total 4 markah. Kalau A betul, B betul, dapatlah 4 markah. Okey, kita pergi kepada soalan seterusnya. Okey, soalan 11. Okey, tanyakan right bagi rajah yang menunjukkan susunan zarah-zarah dalam cecair. Kita ada P, ada Q, ada R. Yang manakah cecair? Ini mesti boleh jawab semua kan? Mudah je. So, jawapannya adalah R ya, cecair. Okey, berikan satu contoh bahan yang mempunyai susunan zarah-zarah P. P ni gas kan? Okey, apakah contoh bahannya? Contoh bahannya adalah wap air ataupun udara. Kamu juga boleh bagi contoh gas-gas. Kamu bagi contoh lah. Gas contoh gas helium, gas argon. Contoh gas lah kamu bagi. Alright, juga boleh diterima. Ya, anak-anak. Okay, so seterusnya kita pergi kepada, okay, ni berapa markah ni? 2 markah lah. Alright, so kita pergi pada soalan B. 11B ya. Soalan B sepatutnya sini soalan B. Cikgu dah buat soalan 12, tak apalah. Okey, soalan 12 betul lah kan soalan B. Okey, rajah 4 menunjukkan pergerakan zarah-zarah dalam suatu cecair. Okey, zarah-zarah ni sebelum dan ini selepas beberapa jam. Okey, gariskan pernyataan yang betul tentang proses di atas. Proses itu disebut sebagai apa ni? Ini sebut selepas. Apa tu? Okey, yang kedua, proses itu mengambil masa yang lebih lama dalam apa? Pepejal atau cecair. Okey, so ini adalah resapan proses resapan. Okey, dia distribute keseluruhan cecair Okey, so proses mengambil masa yang lebih lama dalam pepejal. Lambat meresap dalam pepejal Kalau cecair dia cepat. Okey, alright, so masih sama 2 markah untuk soalan ni. Alright. Okey, ada lagi tak agak-agaknya? Soalan yang ke-13. Okey. Rajah 5 menunjukkan biji benih tumbuhan. Okey, lengkapkan jadual 5 dengan bahagian biji benih yang betul berdasarkan fungsinya. Okey, so tumbuh menjadi akar. Mana? Ada K, L, M, N. Yang mana akan tumbuh menjadi akar? Yang mana akan menyimpan makanan yang digunakan oleh embrio? So, apakah jawapannya? Ya, cuba cepat. Okey, 1, 2, 3, 4, 5. Okey, habis dah 5 saat. Okey, baiklah. Tumbuh menjadi akar adalah M bahagian M sini. Dan juga menyimpan makanan adalah kawasan L sini. Ya. Okey. Juga 2 markah untuk soalan 13A. Ada lagi tak soalan? Kita tengok. Okey, soalan ke-14. Okey, lengkapkan peta buih di bawah dengan faktor-faktor yang mengaruhi pencambahan biji benih. Kita mesti ada apa? Ada air. Mesti ada apa lagi 2 supaya biji benih boleh bercambah. Ingat lagi topik sains tingkatan 1 masih tingkatan 1 ni. Okey, bahagian pencambahan biji benih. Apa dia? Okey, iaitu mesti ada udara dan juga suhu yang sesuai. Selain pada air, barulah tumbuhan itu, biji benih itu boleh bercambah dengan jayanya. Okey, so untuk soalan ini juga 2 markah. Okey, ada lagi tak soalan? Ya, nampaknya dah habis. Dah habis soalan daripada Cikgu Hani. So, tahniah anak-anak yang masih bersama dengan Cikgu Hani yang selalu belajar secara online bersama Akademi YouTuber. Bermula percuma, selamanya percuma. Teruskan menonton video-video PDPC yang dihasilkan oleh cikgu-cikgu YouTuber. Semoga manfaatnya berpanjangan. Jangan lupa like, comment and share serta subscribe bagi yang belum subscribe lagi channel cikgu. Pastinya yang baik-baik sahaja untuk kamu. Segala proses yang cikgu beri ini adalah yang baik-baik sahaja untuk kamu gunakan dalam kehidupan seharian. Okey. So, semoga memberi menikmati kelas tuition percuma ini berjaya dengan cemerlang di dunia dan di akhirat hendaknya, insya-Allah. Sama-sama kita doakan bersama kita ya. Okey, so cikgu harap jika perkongsian cikgu pada malam ini memberi manfaat, jangan lupa share kepada rakan-rakan anda. Semoga manfaatnya berpanjangan. Okey, jangan lupa jumpa lagi bersama Cikgu Hani slot
jam 8 malam Khamis, setiap Khamis jam 8 malam. Dan jangan lupa juga panitia kimia sains PT3 hari Khamis 8 malam, sains SPM hari Jumaat 8 malam, dan juga kimia hari Sabtu 8 malam. So Khamis, Jumaat, Sabtu save the date save date and time untuk belajar sains dan kimia. Okay, dah end show pula Okay, thank you daripada Cikgu Hani. Segala yang baik itu datang daripada Allah, dan yang buruk itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Okay, jangan lupa subscribe. Jumpa lagi. Bye.